kita masuk kepada topik kita harus mengetahui apa itu skor. Skor merupakan panduan ataupun penulisan muzik yang telah disediakan oleh penyusun ataupun komposer sesebuah lagu. Dengan ini, kita dapat memahami niat, perasaan dan juga visi penulis dan penyusun lagu untuk pemain. Setiap pemain mahupun musisi harus memahami dan menangkap cara untuk membaca, memahami dan analisa sebuah skor muzik. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita ke analisis skor bagi section percussion. Hei, budak baru kan? Nah, skor. Analyze tau. Saat lagi kita akan tuti main ramai-ramai. Pastikan analyze. Tau? Sebagai seorang pemain yang baru, anda tidak perlu merasa takut apabila mendapat skor muzik. Kami akan membimbing anda dalam analisa skor ini bermula dari snare drum. Baiklah, perkara pertama yang anda akan nampak adalah tajuk lagu dan penulis atau penyusun lagu pada atas kanan skor. Tajuk lagu dapat memberikan gambaran kepada pemain terhadap jenis, mood dan juga genre lagu tersebut. Penulis atau penyusun lagu bukanlah hanya dipandang sebagai pembuat skor, malah ianya juga memberi gambaran kepada pemain terhadap style dan identiti pembuat skor tersebut. Sekarang, mari kita lihat elemen dan ciri-ciri yang terdapat dalam skor snare drum. Take note, kebanyakan ciri-ciri di dalam ini adalah sama bagi alat lain juga. Kita mula dengan huruf A. A merupakan nama alatan. Sentiasa peka dengan skor alatan yang telah dipertanggungjawabkan ke atas kita. B pula adalah tempo yang merupakan pengawalan masa dan rentak bagi sesebuah lagu. Seterusnya adalah C. C adalah time signature. Ia merupakan penunjuk kiraan rentak bagi skor tersebut. D merupakan dynamic, iaitu variasi volume bagi notasi dan sesebuah rangkap dalam muzik. Next adalah E. E pula adalah sticking. Sticking merupakan penunjuk ketukan bagi pemain. R adalah untuk tangan kanan, L pula tangan kiri dan B untuk both, iaitu kedua-dua tangan. F pula adalah decrescendo, iaitu pengawalan bunyi. Ianya berbeza dengan dynamic kerana ia menandakan penurunan volume secara beransur dan tidak mengejut seperti dynamic. Untuk menaik pula adalah dinamakan crescendo. Huruf G adalah tie line. Tie line adalah dua not terikat yang memiliki tone dan key yang sama. Tie line adalah untuk memanjangkan notasi yang terikat tersebut. Selain itu, huruf H pula adalah tanda tamat skor. Tiada apa-apa lagi sambungan apabila sudah tiba di simbol tersebut. Huruf I adalah ketukan rim. Dalam skor, notasi yang bertanda X kecil perlu diketuk pada rim snare drums. J merupakan diddle. Diddle merupakan hiasan notasi untuk drum line yang bermaksud dua notasi pada satu ketukan. Seterusnya, huruf K adalah rim shot. Dalam skor, rim shot adalah bertanda X yang tebal. Ianya dimain dengan mengetuk rim dan drum head secara serentak untuk menghasilkan bunyi yang kuat dan tebal dari snare drum. Huruf L adalah bar rest. Bar rest merupakan barisan yang tidak perlu bermain apa-apa langsung. Nombor di atas barisan tersebut merupakan jumlah bar yang perlu direhatkan oleh pemain. M pula merupakan accent. Accent adalah penekanan atau emphasis dalam notasi. Dan akhir sekali, huruf N pula adalah marcato. Marcato bermaksud ketukan yang paling kuat dan pendek. Tanda marcato ini amat sesuai digandingkan dengan rim shot. Sekarang kita beralih ke alat seterusnya, iaitu tenor drums. Take note bahawa setiap ciri-ciri yang sama tidak akan diulangi lagi. Elemen dan ciri-ciri yang berbeza sahaja akan ditekankan bermula dengan huruf F, iaitu arahan. Arahan adalah penekanan yang amat khusus dari pembuat skor terhadap pemain. Sekarang kita ke alat bass drum.
Elemen dan ciri-ciri yang berbeza bagi alat ini adalah huruf H, iaitu unison. Seperti yang dapat dilihat dari skor, unison merupakan ketukan lebih dari satu pemain secara serentak. Selain itu adalah huruf J, iaitu rim click. Rim click adalah ketukan pada rim shooter alat tersebut untuk menghasilkan notasi yang kontra daripada drum head. Akhir sekali adalah huruf K, iaitu buzz note. Buzz note pula merupakan notasi yang ditekankan untuk mendapatkan bunyi getaran yang kasar bagi alat tersebut. Snare drum dan tenor drum juga mampu menghasilkan buzz note. Sedikit penambahan, skor bass drum mempunyai bahagian split bergantung kepada pembuatan skor seperti yang dapat dilihat pada barisan ketiga skor tersebut. Terdapat notasi yang berbeza dan pada bahagian itu perlulah dimainkan lebih daripada seorang pemain mengikut timing yang tepat dan juga mengikut kepada saiz bass drum untuk menghasilkan notasi yang berbeza tersebut. Sekarang kita ke alat yang terakhir dalam drumline, iaitu cymbals. Elemen yang berbeza pada alat ini adalah huruf G, iaitu bahagian split. Sama seperti bass drum, split cymbals juga adalah notasi yang perlu dimainkan lebih dari seorang pemain. Sekarang kita beralih kepada pitch percussion dan fokus kepada alat marimba. Elemen yang berbeza di dalam skor ini adalah huruf C, iaitu key signature. Skor marimba dan juga alatan pitch lain mempunyai key signature kerana alat-alat ini menggunakan treble clef dan mampu menghasilkan melodi yang pelbagai, tidak seperti drumline yang menggunakan percussion clef. Seterusnya adalah huruf F, iaitu slur line. Slur line merupakan ikatan notasi yang perlu dimainkan tanpa pemisahan. Ini bermaksud bunyi yang dihasilkan akan beralun dengan lembut dan tidak akan terputus. Selain itu, untuk huruf H adalah roll. Roll pula merupakan pemanjangan notasi yang dihasilkan dengan sekumpulan ketukan yang laju. Roll boleh dilakukan pada setiap alat pitch percussion dan juga alatan drumline. Next adalah huruf I, iaitu chord. Chord secara definisinya adalah 3 atau lebih notasi yang diketuk pada waktu yang sama untuk menghasilkan bunyi yang harmonik. Tetapi untuk case pitch percussion, 2 not juga sudah memadai untuk digelar sebagai chord. Namun, alat marimba dan vibraphone boleh dimainkan dengan teknik double mallet, terus membolehkan pemain untuk menghasilkan chord yang lengkap. Dan akhir sekali adalah huruf J, iaitu accidental. Simbol sharp, natural dan flat yang terdapat pada sisi notasi di dalam skor itulah yang digelar accidental. Simbol-simbol ini hanya muncul ketika ada pencagahan notasi dari key signature yang telah ditetapkan pada skor tersebut. Sekarang kita ke alat yang seterusnya, iaitu xylophone. Elemen yang berbeza di dalam skor ini adalah pada huruf J, iaitu fermata. Fermata bermaksud notasi yang dipanjangkan durasinya daripada nilai asalnya dan durasi pemanjangan notasi tersebut adalah bergantung kepada konduktor atau drum major yang mengawal ensemble ketika itu. Untuk glockenspiel tiada elemen yang berbeza pada skor ini. Jadi kita beransur kepada alat yang terakhir, iaitu vibraphone. Elemen yang berbeza bagi alat ini adalah pada huruf I, iaitu menekan pedal. Barisan memanjang pada sekumpulan notasi seperti yang ditunjukkan pada skor adalah penanda untuk pemain menekan pedal ketika bermain lagu. Maka itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan bagi video analisis skor untuk kedua drumline dan pitch percussion pada kali ini. Sebarang pertanyaan boleh ditujukan kepada section leader dan juga assistant section leader. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum.